Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nazwanida binti Lambayung dari kumpulan 7 yang akan membentangkan tentang perbandingan antara tamadun Melayu dan tamadun Cina. Baiklah, saya akan terus kepada etika dalam tamadun Melayu. Etika dalam tamadun Melayu merujuk kepada adab, adat istiadat dan adat resam yang menjadi panduan tingkah laku masyarakat sejak pra-kolonial lagi. Etika berperanan untuk membentuk akhlak, kesopanan dan budi pekerti dalam kehidupan seharian. Seterusnya kita lihat kepada kod etika yang ada dalam tamadun Melayu. Kod etika ini menjadi prinsip dan garis panduan kepada masyarakat supaya tingkah laku mereka selaras dengan norma masyarakat. Antara kod etika yang ada dalam tamadun Melayu adalah budi pekerti. Budi pekerti merujuk kepada tingkah laku yang bersopan santun dan beradab. Seterusnya, amanah dan tanggung jawab, keadilan, kesetiaan kepada raja dan negara yang merujuk kepada taat setia kepada pemimpin, gotong royong yang membawa maksud kepada kerjasama, kesederhanaan yang merujuk kepada tidak berlebihan, adat dan adab, hormat dan menghormati. Semua kod etika ini menggambarkan bahwa masyarakat Melayu menitik beratkan keharmonian sosial, disiplin diri dan keseimbangan dalam kehidupan. Baiklah, kita terus kepada nilai-nilai murni yang ada dalam tamadun Melayu. Dalam tamadun Melayu terdapat berbagai nilai murni yang menjadi kepribadian masyarakat. Antaranya adab dan budi pekerti, adil dan saksama, tolong menolong, sopan dan saling menghormati, adat dan tradisi. Baiklah, untuk nilai murni saya akan membentangkan 3 sahaja poin. Yang pertama, amanah dan bertanggung jawab. Nilai ini menekankan kejujuran dan keikhlasan antara masyarakat. Seseorang yang amanah dapat dipercayai dan tidak menyalahgunakan tanggung jawab yang diberikan. Contohnya, seorang pemimpin yang amanah akan memastikan kebajikan rakyat sentiasa terjaga. Yang kedua, tolong menolong. Nilai ini menggambarkan semangat gotong royong antara masyarakat. Contohnya, melalui amalan tolong menolong, kita dapat merasakan hubungan yang semakin erat dan memupukkan rasa kasih sayang antara semua kaum. Yang ketiga pula, sopan dan saling menghormati. Nilai ini menjadi lambang kepada budi masyarakat Melayu, yang bermaksud ia menekankan kepentingan berbicara dengan bahasa yang lembut dan beradab, serta menghormati orang lain. Sikap ini memastikan keharmonian sosial terus terpelihara karena wujudnya nilai sopan dan saling menghormati antara satu sama lain. Dengan itu tamatlah sudah untuk bahagian saya. Sekian dan terima kasih. Saya Dayang Suhana binti Benjamin dari kumpulan 7 akan membentangkan peradaban tamadun Melayu dan sumbangan-sumbangan peradaban dalam tamadun Melayu. Peradaban Melayu ialah tahap kemajuan sosial, budaya dan moral masyarakat Melayu yang berasaskan agama, ilmu, adat dan nilai-nilai kemanusiaan. Peradaban ini juga melambangkan kematangan bangsa Melayu dari segi politik, ekonomi dan pemikiran. Seterusnya, saya akan membentangkan sumbangan-sumbangan peradaban dalam tamadun Melayu. Peradaban Melayu ialah tahap kemajuan sosial, budaya dan moral masyarakat Melayu yang berasaskan agama, ilmu, adat dan nilai-nilai kemanusiaan. Peradaban ini melambangkan kematangan bangsa Melayu dari segi politik, ekonomi dan pemikiran. Seterusnya saya akan membentangkan tentang sumbangan peradaban tamadun Melayu. Yang pertama adalah sumbangan dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran. Tamadun Melayu memperkenalkan sistem pemerintahan beraja dan yang tersusun dan berteraskan nilai keadilan, kesetiaan dan amanah.
Institusi pemerintahan ini menekankan konsep kepimpinan yang beretika serta berperanan menjaga kesejahteraan rakyat. Contohnya, sistem Kesultanan Melayu Melaka menjadi model pemerintahan bagi negeri-negeri Melayu lain. Selain itu, Undang-Undang Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka dijadikan rujukan dalam urusan pentadbiran dan kehakiman. Dan akhir sekali, konsep daulat raja memperkukuhkan hubungan antara pemerintah dan rakyat serta menjadi asas kepada sistem raja berperlembagaan hari ini. Sumbangan yang kedua adalah sumbangan dalam bidang bahasa dan kesusasteraan. Bahasa Melayu berperanan penting sebagai bahasa ilmu, diplomasi dan perdagangan di seluruh rantau Nusantara. Kesusasteraan Melayu pula menjadi wahana utama dalam menyampaikan nilai moral, semangat perjuangan dan jati diri bangsa. Sebagai contoh, bahasa Melayu sebagai lingua franca di rantau Asia Tenggara. Tulisan Jawi digunakan secara meluas dan pentadbiran, surat rasmi dan karya keagamaan. Dan karya seperti Hang Tuah, Sejarah Melayu, pantun dan syair memperkaya budaya dan memperkukuh nilai kemanusiaan. Sumbangan yang ketiga adalah sumbangan dalam bidang agama dan pendidikan. Agama Islam menjadi teras utama kepada sistem nilai dan pendidikan dalam Tamadun Melayu. Institusi keagamaan telah melahirkan masyarakat berilmu, berakhlak mulia dan bertanggungjawab terhadap agama serta bangsa. Sebagai contoh, penubuhan pondok, madrasah dan surau sebagai pusat pembelajaran agama, lahirnya ulama dan sarjana Melayu seperti Tok Kenali dan Sheikh Daud Al-Fatani yang menyebarkan ilmu Islam serta penghasilan kitab Jawi dan teks agama tempatan memperkukuhkan pendidikan dan kefahaman agama dalam masyarakat. Sumbangan yang keempat adalah sumbangan dalam bidang seni, warisan dan kebudayaan. Seni dan warisan budaya Melayu mencerminkan keindahan, kreativiti dan identiti bangsa yang menekankan nilai kesederhanaan dan keharmonian hidup. Seni menjadi lambang kehalusan budi dan kekayaan rohani masyarakat Melayu. Sebagai contoh, seni ukiran kayu, tenunan songket, batik dan tembikar yang menonjolkan kreativiti dan ketelitian bangsa Melayu. Selain itu, tarian tradisional seperti zapin, joget, makyong dan dikir barat yang menjadi warisan budaya yang memperkukuhkan lagi identiti nasional. Dan akhir sekali, seni bina rumah tradisional Melayu direka dengan nilai estetika dan kesesuaian terhadap alam sekitar. Seterusnya, sumbangan dalam bidang sosial dan nilai kemanusiaan. Tamadun Melayu menekankan kesejahteraan sosial melalui nilai-nilai kemanusiaan seperti tolong-menolong, hormat-menghormati dan semangat kekeluargaan. Amalan ini membentuk masyarakat yang aman, bersatu dan berakhlak mulia. Contohnya amalan gotong royong, ziarah dan tolong-menolong mengukuhkan hubungan sosial dan perpaduan. Dan adat resam dan adat sopan menjadi panduan dalam kehidupan seharian, serta nilai hormat kepada ibu bapa, orang tua dan pemimpin membentuk keharmonian masyarakat. Tamadun kedua yang menjadi pilihan kami yaitu tamadun Cina. Etika dalam tamadun Cina merujuk kepada prinsip moral, nilai murni dan peraturan tingkah laku yang membimbing manusia supaya hidup dengan baik, beradab dan harmoni dalam kalangan masyarakat. Manakala peradaban pula merujuk kepada kehidupan masyarakat yang maju dari segi moral, sosial politik, ekonomi, kebudayaan berasaskan sistem nilai yang kukuh. Bagi kode etika yang terdapat dalam tamadun Cina ada 6. Yang pertama, kemanusiaan dan belas kasihan. Kemanusiaan dan belas kasihan seperti mengasihani dan menolong sesama manusia untuk mewujudkan masyarakat yang harmoni. Sebagai contoh, pemimpin membantu rakyat miskin ketika bencana berlaku. Seterusnya, kebenaran dan keadilan. Kebenaran dan keadilan seperti bertindak secara jujur dan adil tanpa pilih kasih. Sebagai contoh, pegawai kerajaan membuat keputusan berdasarkan undang-undang bukan atas kepentingan diri. Seterusnya, kesopanan dan tata susila. Kesopanan dan tata susila seperti menjaga adab, tingkah laku dan pergaulan harian. Sebagai contoh, rakyat memberi hormat kepada orang tua dan berbicara secara sopan.
Yang seterusnya, kebijaksanaan pengetahuan. Sebagai contoh, menggunakan ilmu dan kebijaksanaan untuk membuat keputusan yang baik. Maharaja mendengar nasihat cendekiawan dalam mentadbir negara. Yang kelima, kejujuran. Bersikap jujur dalam semua urusan agar mendapat kepercayaan orang lain. Sebagai contoh, peniaga tidak menipu timbangan atau harga barang semasa melakukan perniagaan. Yang terakhir, peraturan dan undang-undang. Mematuhi undang-undang untuk menjamin keamanan dan keadilan dalam masyarakat. Sebagai contoh, rakyat menghormati peraturan kerajaan dan tidak melanggar hukuman negara. Oke, nilai-nilai murni bagi tamadun Cina ada 5. Yang pertama, nilai perikemanusiaan yang menekankan sikap belas kasihan, empati, dan keprihatinan terhadap orang lain tanpa mengira status sosial. Contohnya, pemerintah dan rakyat bekerja sama membantu mangsa banjir atau kemarau bagi meringankan penderitaan mereka. Yang kedua, nilai kekeluargaan. Nilai kekeluargaan ditekankan dalam budaya Cina karena keluarga dianggap asas kepada kestabilan masyarakat dan negara. Hubungan yang erat antara anak dan ibu bapa serta rasa hormat terhadap orang tua menjadi tunjang utama kepada moral kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, anak-anak menjaga ibu bapa yang sudah tua dengan penuh kasih sayang dan menghormati nasihat orang tua sebagai tanda belas jasa. Seterusnya, yang ketiga, nilai kesusilaan. Nilai kesusilaan merujuk kepada amalan sopan santun, budi bahasa, dan tingkah laku yang beradab dalam kehidupan seharian. Contohnya, rakyat menghormati pemerintah, bercakap dengan sopan kepada orang yang lebih tua, dan menjaga tata susila dalam majelis yang resmi. Seterusnya, yang keempat, kejujuran dan keadilan. Kejujuran dan keadilan menjadi asas kepada kestabilan, pentadbiran, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Masyarakat Cina percaya bahwa pemimpin yang jujur dan adil akan membawa kemakmuran kepada negara serta mengelakkan penindasan. Sebagai contoh, pegawai kerajaan yang melaksanakan tanggung jawab tanpa rasuah, menjalankan undang-undang secara saksama dan memberi layanan sama rata kepada semua golongan masyarakat. Nilai murni yang terakhir ialah kebijaksanaan dalam pentadbiran, yang bermaksud keupayaan seorang pemimpin untuk membuat keputusan yang tepat dan berhema demi kepentingan rakyat. Dalam tamadun Cina, pemimpin diharapkan memiliki pengetahuan luas serta mendengar pandangan sarjana sebelum membuat keputusan. Contohnya, Maharaja Cina melantik penasihat berilmu untuk merancang dasar-dasar kerajaan bagi memastikan keamanan, kestabilan, dan kemajuan negara. Seterusnya, sumbangan peradaban tamadun Cina ada 6. Yang pertama, dalam bidang sains dan teknologi, di mana tamadun Cina terkenal dalam pelbagai ciptaan awal yang memberi kesan besar kepada dunia. Mereka berjaya mencipta alat dan teknologi yang memudahkan kehidupan serta menyumbang kepada kemajuan tamadun manusia sejagat. Contohnya, mereka berjaya mencipta seperti kertas, kompas, ban letupan, dan percetakan yang mengubah cara manusia berkomunikasi, berdagang, dan menjalankan aktiviti harian. Seterusnya, bidang falsafah dan perubatan, di mana tamadun Cina mengembangkan pelbagai falsafah kehidupan seperti ajaran Konfusianisme dan legalisme yang menekankan moral, keseimbangan, dan keharmonian. Dalam bidang perubatan pula, mereka memperkenalkan kaedah rawatan semula jadi yang menumbuhkan keseimbangan tenaga badan. Contohnya, rawatan akupuntur, penggunaan herba tradisional, serta amalan tai chi menjadi antara sumbangan penting dalam dunia kesehatan tamadun Cina sehingga kini. Seterusnya, yang ketiga, dalam bidang seni dan kebudayaan. Cina kaya dengan hasil seni dan kebudayaan yang menggambarkan nilai estetika serta kehalusan jiwa masyarakatnya. Seni ini meliputi seni lukis, kaligrafi, seni bina, musik, dan tarian yang diwarisi secara turun-temurun. Contohnya, lukisan, kaligrafi, dan ukiran porselin menjadi simbol keindahan seni Cina yang masih dihargai hingga kini. Yang keempat, bidang pendidikan. Bidang pendidikan dianggap sebagai kunci pembangunan diri dan kemajuan negara. Tamadun Cina menekankan kepentingan ilmu serta moral dalam melahirkan rakyat berpengetahuan dan berakhlak. Contohnya, sistem pemeriksaan perhikmatan awam yang diwujudkan bagi memilih pegawai kerajaan berdasarkan ilmu dan kebolehan dan bukannya berdasarkan keturunan atau kekayaan. Seterusnya, dalam bidang sosial,
Masyarakat Cina hidup dalam sistem sosial yang tersusun dan menghargai nilai harmoni, tanggung jawab, serta saling menghormati. Contohnya hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan prinsip kesetiaan, manakala antara suami, istri, dan anak-anak berasaskan kasih, sayang, dan tanggung jawab. Yang terakhir, bidang ekonomi dan pertanian. Ekonomi tamadun Cina berkembang pesat melalui pertanian dan perdagangan, di mana mereka memperkenalkan sistem pengairan yang maju dan teknik penanaman yang berkesan bagi meningkatkan hasil tanaman mereka. Contohnya penggunaan teres di kawasan pergunungan untuk menanam padi, serta perdagangan menggunakan jalan sutera yang menghubungkan Cina dengan dunia luar. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Cikguan. Nama saya Brian Chinjian Lintong daripada Section MSD 3 untuk kelas etika dan peradaban. Di sini saya ingin mempertahankan tentang persamaan tamadun Melayu dan tamadun Cina. Yang pertama adalah etika. Kedua-dua masyarakat ataupun tamadun percaya bahawa morality adalah pengatur utama tingkah laku manusia untuk mencapai kehidupan yang aman dan beradab. Yang kedua adalah peradaban. Bagi peradaban kedua-dua masyarakat, kemajuan dalam dimensi sosial, moral, budaya, politik dan ekonomi berdasarkan sistem nilai yang kukuh. Seterusnya adalah nilai-nilai murni. Nilai-nilai murni bagi kedua-dua tamadun pertama adalah keadilan, kejujuran, tanggung jawab, kesopanan dan kepercayaan dan antara orang adalah nilai-nilai yang sama bagi kedua-dua masyarakat. Seterusnya yang terakhir adalah sumbangan peradaban. Kedua-dua tamadun dan sumbangan peradaban, yaitu kedua-dua tamadun bertukar dalam seni, budaya, pendidikan serta sistem sosial yang menunjukkan perkembangan dalam setiap tamadun. Itu sahaja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Cikguan. Saya Ronaldi Romani dari Section 4, subjek pengayatan etika dan peradaban. Saya akan membentangkan berkaitan perbezaan tamadun Melayu dan tamadun Cina. Terdapat 4 aspek yang saya akan bentangkan. Yang pertama melalui aspek politik dan pentakdiran, kedua peradaban, yang ketiga nilai-nilai murni, yang keempat sumbangan peradaban. Bagi aspek yang pertama merujuk kepada politik dan pentakdiran, tamadun Melayu setia kepada raja dan negara adalah nilai tertinggi dalam etika sosial dan politik. Manakala pula tamadun Cina, kebijaksanaan, keadilan dalam pemerintahan digariskan sebagai prinsip asas bagi tamadun mereka. Seterusnya bagi aspek peradaban, bagi tamadun Melayu, peradaban Melayu moralitas lebih terbentuk atas dasar budi, yaitu ajaran adat istiadat sebagai landasan tingkah laku sejak zaman prakolonial bagi tamadun Melayu. Manakala bagi peradaban Cina pula, moralitas mereka terdiri daripada cadangan moral dan norma sosial untuk hidup yang teratur dan harmoni dalam masyarakat bagi tamadun mereka. Bagi aspek yang seterusnya, yaitu nilai-nilai murni, bagi tamadun Melayu, bahasa Melayu mengutamakan penghormatan terhadap adat dan tradisi, kesetiaan kepada raja-raja dan negara, bantu-membantu, dan kesederhanaan. Manakala bagi tamadun Cina pula lebih menekankan nilai keluargaan, kebijaksanaan dalam pemerintahan, belas kasihan, pengetahuan dan peraturan serta undang-undang bagi tamadun mereka. Manakala aspek yang terakhir yaitu merujuk kepada sumbangan peradaban bagi tamadun Melayu, yaitu sistem monarki, bahasa dan kesusastraan, nilai sosial dan kemanusiaan. Bagi sumbangan peradaban bagi tamadun Cina merujuk pada Mustafizik
dan sains semula jadi, falsafah dan perubatan. Selain itu, ekonomi dan pertanian serta ekonografi. Bagi saya, itu saja yang saya dapat tentangkan berkaitan dengan perbezaan tamadun Melayu dan tamadun Cina. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Cik Gowan.